waktu semakin berkurang kerana banyaknya kesibukan, maka kita tambah, kita sempat-sempatkan beramal. Bakhil dengan syuh tak sama. Duit dia, jangankan nak dimakan orang lain, dia sendiri pun tak mahu makan duit dia. Hanya kerana uang sedikit saja orang membunuh. Nyawa manusia murah seperti nyawa nyamuk. Di antara turunnya Imam Mahdi. Selepas turun Al-Mahdi, turun Dajjal. Selepas turun Dajjal, turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi perhatian kita karena akhir zaman dah tiba. Kenapa hadis ini Ustaz Somad bacakan? Supaya kita berhati-hati waktu semakin berkurang kerana banyaknya kesibukan dan yang beramal juga makin berkurang, maka kita tambah, kita sempat-sempatkan beramal. Puan kenapa belum beramal? Oh, dia busy sekarang, banyak aktiviti di office, semua banyak. Tuan kenapa belum beramal? Nantilah Ustaz Abu Somad, insyaAllah kalau dah pension saya beramal insyaAllah. Kata malaikat maut, aku datang tak tunggu pension. Semuanya datang. Puan kenapa belum mengaji lagi? Dia tak mengaji sebab dia ada budak kecil, ada anak kecil di rumah Ustaz. Masya Allah. Yang satu kan anak dia dah besar, kenapa dia tak datang? Dia memang anak dia dah besar, tapi anak yang besar tu pula letakkan anak kecil dia. Berapa banyak orang waktu habis yang kusul amal. Yang ketiga, ini dia kelanjutan daripada ini semua adalah yulqassuhu. Ditanamkan ke dalam hati manusia itu syuh. Bila saya tengok orang Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia menterjemahkan, translate syuh, dia artikan bakhil. Bakhil dengan syuh tak sama. Syuh, bakhil, syuh. Bakhil dengan syuh tu begini. Saya, Tuan bertiga pergi musafir. Kita berjalan, lalu sampai di tempat makan, kedai makan, kita pun makan bertiga. Manakala kita makan, lepas makan, selesai makan, kita pun panggil. Cik, kami dah lepas makan. Berapa semuanya? Semuanya RM75. Lalu saya keluarkan duit saya RM25, membayar diri saya sahaja. Itu namanya bakhil. Sebab duit saya tak nak dimakan orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh tidak begitu. Lepas makan, lalu kita panggil orang. Cik, cuba hitung kira berapa? Lepas tu satu dari yang tiga ni, dia cakap, saya nak ke tandas kejap. Itulah yang syuh tu. Duit dia, jangankan nak dimakan orang lain, dia sendiri pun tak mahu makan duit dia. Ini ada ni. Tapi bila ustaz bagi macam ini, itu untuk diri kita. Kalau kita mengaji ni, kaji ni kita buat untuk diri kita. Jangan kaji kita buat untuk ukur orang lain. Saya tak nak pelajar-pelajar penuntut selepas ini, dia ajak makan bertiga, lalu dia tengok siapa yang pergi tandas. Inilah syuh.
Bukan itu. Kita sedang mengukur diri kita sebab kita ingin berbuat baik terhadap diri kita. Jangan sampai kita tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aib cacat diri dia sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Jadi dalam diri manusia itu ada syuh, ada bakhil yang amat sangat bersangatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit syuh ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, ulaika humul muflihun, itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses dalam hidup dia. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazharul fitan, banyak terjadi fitnah, fitnah, fitnah. Fitnah bahasa Arab dengan fitnah bahasa Melayu beza. Fitnah bahasa Melayu artinya tohmah, tuduhan tak ada bukti, itu tohmah, fitnah. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab artinya banyak siksa-siksa. Sekarang ni banyak siksa di Palestina, di Ukraina, di Rohingya, di berbagai macam belahan dunia ini terjadi banyak siksa-siksa. Ini salah satu tanda hari kiamat. Yang kelima, wa yaksurul harju. Sahabat bertanya, wamal harju ya Rasulullah? Kata engkau di akhir zaman itu nanti banyak harju. Apa harju itu? Qalu, sahabat bertanya, wamal harju? Kata Nabi, al-qatslu, al-qatslu, banyak pembunuhan, banyak pembunuhan. Hanya kerana uang sedikit saja orang membunuh. Nyawa manusia murah seperti nyawa nyamuk. Dalam Islam diajarkan, Islam ini datang untuk menjaga 5. Islam diturunkan Allah untuk menjaga 5. Yang pertama, hifzul aql, menjaga akal, tak boleh minum khamar. Hifzun nafs, menjaga diri, tak boleh membunuh. Hifzuddin, menjaga agama, tak boleh merosakkan agama dengan kesesatan. Hifzul nafs, menjaga diri, tak boleh membunuh. Hifzul arad, menjaga kehormatan, kemuliaan, tak boleh mencaci maki, tak boleh mengolok-olok. Jadi Islam ini datang untuk menjaga, jangan sampai kita mudah membunuh orang lain. Sekarang bila kita tonton televisyen, bila kita tengok YouTube, bila kita tengok newspaper, begitu mudahnya pembunuhan. Mudah-mudahan pelajar, penuntut, belia-belia kita semua diselamatkan dari kematian-kematian, selamat dari membunuh, selamat daripada dibunuh. Dulu pun dah ada pembunuhan, tapi di akhir zaman semakin banyak. Itu min alamatin sughra, dari tanda yang kecil-kecil. Adapun tanda yang besar-besar disusun oleh para ulama, di antara turunnya Imam Mahdi. Ini sekarang banyak betul yang mengaku-ngaku Mahdi. Sikit-sikit Mahdi. Satu kampung 3 orang Mahdi. Dia baca dalam hadis bahwa Imam Mahdi dibaiat antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Maka dia pergi ke Makkah, dia bisikkan kepada murid-murid dia, murid-murid, nanti bila saya sedang tawaf, tolong kalian baiat saya. Sebab dalam hadis macam itu. Lalu selepas dia tawaf, murid-murid dia pun membaiat dia. Engkaulah Mahdi. Seorang pula menghidupkan kamera. Mahdi sudah dibaiat.
Selepas itu tak lama polis Saudi Arabia pun datang menangkap. Keluar berita, Mahdi masuk lokap. Apa nih? Kazab, penipu, pembohong. Mahdi Muhammad bin Abdullah. Dia berasal dari zuriat keturunan Rasulullah SAW. Manakala dia dibaiat oleh ulama, dia pun tidak mahu, dia tidak ingin, dia tidak sudi, tapi semuanya ingin mengangkat beliau untuk menjadi pemimpin umat Islam. Coba tengok, dia tidak ingin, lalu dia menggantikan semua merata keadilan, adlan wa qistan, kama yamla'ul arda jawran. Sebagaimana dunia diisi oleh kejahatan, Al-Mahdi menyebabkan dunia penuh dengan keadilan. Membaca hadis-hadis tentang Al-Mahdi, kita cukup tahu sahaja, titik. Sekarang banyak orang pergi ke sana kemari mencari Mahdi dah lahir atau belum, rumahnya di mana, ayahnya siapa, channel YouTube-nya apa, akun Instagramnya apa. Apa ini? Kita beramal saja di akhir zaman supaya terjaga, terpelihara. Selepas turun Al-Mahdi, turun Dajjal. Selepas turun Dajjal, turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Selepas itu dunia baik beberapa saat, lalu dunia diisi dengan kejahatan. Lalu kemudian datanglah Dhobab. Dhobab adalah seperti kabut yang sejuk. Lalu kemudian semua orang yang beriman dimatikan Allah supaya dia tak merasakan huru hara hari kiamat. Selepas itu terbitlah matahari dari arah barat. Selepas itu terjadilah hari kiamat. Insya Allah kalau iman kita ikhlas, kalau iman kita kerana Allah, kita diselamatkan dari itu sebab kita sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Diselamatkan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal.